Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini 5 hari bulan Januari 2021. Baik, bersama saya Mustaqim Mazuki daripada Mentor Trade Team Stock Market Trading. Okey, baik, malam ni saya nak berkongsi serba sedikit dengan apa yang saya baca berkenaan dengan semiconductor hot stock yang dijangka akan mempunyai potensi yang tinggi pada tahun 2021. Baik, kita mulakan dengan yang pertama. Ini adalah merupakan news yang saya baca di mana Wells Fargo mengeluarkan satu kenyataan yang mana mereka menyatakan bahawa ada 3 chip stok yang utama yang bakal mendapatkan potensi pulangan yang baik pada 2021, iaitu Micron, AMD dan juga Western Digital. Okey, terlebih dahulu saya terangkan sikit berkenaan dengan Wells Fargo. Wells Fargo merupakan salah satu company yang mana listed di Nasdaq, dan mereka punya kepakaran adalah dalam bidang financial, merupakan American Multinational Financial Services Company yang berpangkalan di San Francisco, California. Okey, mereka ni merupakan satu company yang selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang saham-saham yang berpotensi untuk mendapatkan pulangan yang baik kepada investor. Dan CEO pada company ini adalah Charles W. Schwartz, dan mereka punya owner adalah Berkshire Hathaway sekitar 3.3% saham, dan dia punya founder adalah William Fargo. Okey, baik. Kita tengok 3 saham yang dinyatakan oleh Wells Fargo. Okey, satu persatu kita lihat dari segi strength saham-saham ni, apa produk yang mereka keluarkan dan apakah potential growth yang ada pada saham-saham ni. Okey, baik. Yang pertama kita tengok dulu dari segi Micron. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Micron ni merupakan satu company yang ditubuhkan pada tahun 1978, di mana mereka punya kepakaran adalah dalam mengeluarkan memory dan storage teknologi seperti DRAM, uh, solid state drive dan juga produk-produk yang relate dengan teknologi computing lah. Okay, and then mereka juga ada fokuskan produk dalam industrial, mobile, networking dan juga financial services. Okay, baik. Apa yang saya baca daripada news-news yang saya tengok, harga terkini bagi saham Micron sekitar 75 US dollar per share, yang mana Micron ni adalah satu company yang listed di Nasdaq, dan dari segi news yang saya baca berdasarkan nilai saham semasa, mereka menunjukkan peningkatan sekitar 32.2% year to date appreciate value. And then mereka punya revenue juga mencatatkan sedikit kenaikan berbanding kuarter-kuarter sebelumnya, di mana pada kuarter 3 2020 mereka mencatatkan peningkatan revenue sekitar 6.1 bilion US dollar berbanding kuarter 2 tahun 2020. Okey, dan dari segi earning per share juga, apa yang saya baca pada kuarter 3 2020 mereka mencatatkan peningkatan 87 sen per share berbanding dengan kuarter 2 dan juga kuarter 1. Dan ini menunjukkan satu momentum yang positif daripada return earning per share kepada para pelabur, dan sentimen ini akan membantu para pelabur memberikan keyakinan yang lebih untuk menambahkan jumlah investment ke dalam saham Micron Technology. Baik, antara produk-produk yang dikeluarkan oleh Micron seperti yang the hot adalah Micron X100 NVMe Solid State Drive, yang mana produk ni amat hot dan dia punya teknologi memang akan offering the higher capacity dan persistency in terms of DRAM punya teknologi. Baik, dari segi memory card, mereka juga telah mengeluarkan satu memory card yang berkapasiti 1 terabyte pada Februari 2019, yang mana produk ni agak hot dan mendapat permintaan yang tinggi, dan berikutan dengan permintaan yang tinggi ini membantu peningkatan dari segi sales revenue Micron Technology. Okey, baik. Seterusnya dari segi revenue, kalau kita tengok daripada news yang saya baca, revenue pada tahun 2020 mencatatkan sekitar 21.44 bilion US dollar, iaitu agak menurun berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya berikutan dengan pandemik COVID-19.
Okey, manakala operating cash flow juga mencatatkan penurunan sekitar 8.31 bilion US dollar berbanding dengan tahun sebelumnya lah. Tahun sebelumnya mencatatkan sekitar 13.19 bilion US dollar. Okey, baik. Kalau kita tengok dari segi forecast, this is a forecast yang saya dapat daripada Tipranks punya laman web, di mana berdasarkan forecast 19 top analyst menjangkakan bahawa potential saham Micron boleh mencecah sekitar $100 per share pada 12 bulan akan datang daripada sekarang. Tapi ini adalah ramalan. Bergantung kepada revenue untuk quarter 1 and juga quarter 4 2020 dan juga expanding business mereka. Alright? Dan ini boleh menjadikan salah satu supporting untuk kita buat risk analysis sebelum kita membuat belian saham Micron. Baik. Seterusnya kita lihat juga dari segi saham yang kedua yang kita baca daripada Wells Fargo punya statement tadi adalah AMD. Okay, Advanced Micro Devices. Okay, Advanced Micro Devices ni merupakan salah satu company yang telah ditubuhkan pada tahun 1969 di mana mereka ni fokus kepada high performance computing, graphics, visualization technologies for gaming, and then dia juga ada platform untuk data center. Alright. And then AMD ni currently dia adalah dalam sektor teknologi di mana industri mereka adalah semiconductor dan mereka ni adalah syarikat yang di listed di Nasdaq. Baik. Alright, dari segi apa yang new saya baca, saya dapati ada peningkatan dari segi market cap untuk saham AMD sekitar 110.3 bilion US dollar. Ini berikutan dengan kenaikan harga saham AMD itu sendiri pada tahun 2020. And then dari segi sales, mereka mencatatkan sekitar 6.5 bilion US dollar total sales pada tahun 2020. Dan mereka ni merupakan salah satu top 5 the world largest chip makers. Alright. So memang the hot stock dalam bidang semiconductor lah. Bagi saya, ini merupakan favorite company yang mana saya masukkan dalam watchlist saya. Alright. And then berdasarkan apa yang saya baca juga, AMD punya share price telah meningkat sekitar 101% pada tahun 2020. Dan AMD punya dari segi revenue juga meningkat dan earning per share juga meningkat sekitar 220% year over the year lah. Okay. And then mereka ni telah mengeluarkan the world fastest HPC GPU yang mana satu teknologi yang amat mantap dan mendapat permintaan yang tinggi dari segi pembeli-pembeli di pasaran gaming dan teknologi computing. Alright. And then ini merupakan antara produk-produk yang mereka keluarkan yang mana AMD Instinct, AMD Radeon Instinct dan juga the latest one is a MY100 GPU, the world fastest HPC GPU yang saya sebutkan tadi. Alright. So dari segi fundamental saya nampak produk dan financial company ni agak bagus dan memberikan saya satu signal yang baik untuk saya beli dan simpan untuk long term investing. Alright, next. Saham yang ketiga, okay, sebelum saya pergi pada saham ketiga, ini adalah fokus yang dikeluarkan oleh top analis di Tipranks di mana berdasarkan 20 analis, mereka menjangkakan saham AMD ni boleh mencecah sekitar 120 US dollar per share. Okay. Siapa tahu kalau betul perkara ini dan ia adalah memberikan satu momentum yang positif kepada investor dan sekiranya anda rasa anda ingin membuat belian secara underlying asset, nanti end of the video saya akan tunjukkan cara dan step dia dan refer pada link description. Baik, seterusnya. Okay, kita pergi pada saham yang ketiga merupakan Western Digital Corporation, salah satu company yang berada dalam sektor teknologi dan juga industri semiconductor di mana Western Digital telah ditubuhkan sekitar tahun 1970, berpangkalan di San Jose, California juga, dan company Western Digital ni mereka punya kepakaran adalah untuk mengeluarkan hard drive dan juga data storage solution, dan produk-produk mereka ni terdiri daripada storage devices, data center system and juga cloud storage services lah. Okay. And then berdasarkan apa yang saya baca,
Western Digital ni merupakan top designer dan manufacturer untuk memory system, dan mereka punya produk agak hot in the market dan mendapat permintaan yang amat tinggi. Dan permintaan yang tinggi ini memberikan impact dari segi sales revenue yang meningkat kepada Western Digital. Okay, and then mereka juga top dengan pengeluaran memory card dan juga USB thumb drive. Tapi apa yang saya baca juga, berdasarkan news yang saya baca, saham Western Digital telah mencatatkan penurunan sekitar 19% pada tahun 2020 dan revenue mereka sekitar 3.9 bilion US dollar, and then market capitalization mereka sekitar 16.85 bilion US dollar, dan dari segi net income juga saya nampak pada kuarter 3 2020 mencatatkan sedikit penurunan lah, mungkin impact daripada COVID-19, but macam saya selalu cakap, drop in price not in value. So dari segi intrinsic value mungkin dia ada future value yang mana kita boleh beli pada saham, harga saham yang discounted price dan beli untuk keep for long term investing. Alright. Okay, ini merupakan forecast analis yang dikeluarkan oleh top analis di Tiprank, di mana berdasarkan 11 orang analis menjangkakan bahawa saham Western Digital mampu mencecah sekitar 65 US dollar per share. Okey, dan sentimen ini memberikan satu impact yang positif dan kita boleh ambil sebagai kita punya additional input untuk kita membuat risk assessment ke atas saham syarikat Western Digital. Baik. Alright. And then seterusnya adalah syarikat yang keempat, di mana Nvidia Corporation merupakan salah satu company yang agak famous dalam sektor teknologi semiconductor. Alright, merupakan salah satu company yang hot in the market dan merupakan juga salah satu saham favorite saya, di mana saya telah membuat belian sekitar harga $350 per share pada tahun lepas dan sekarang telah mencecah pada harga $537 per share. Okey, baik. Nvidia listed di Nasdaq, di mana dari segi market capitalization untuk Nvidia sekitar 323 bilion US dollar dan revenue mereka sekitar 14.78 bilion US dollar. Okay, and then dari segi financial report dan total revenue kita dapati ada peningkatan, okay, daripada quarter to quarter, di mana quarter 3 2020 dia mencatatkan kenaikan dari segi revenue sekitar 4.73 bilion US dollar berbanding dengan kuartal sebelumnya sekitar 3.87 bilion US dollar. Okey. Dan ini menunjukkan satu momentum yang positif bagi saya, dan dari segi net income juga ada peningkatan pada kuartal 3 2020 sekitar 1.34 bilion US dollar. Alright, dan sentimen fundamental ni saya rasa agak membantu untuk memberikan kekuatan agar momentum saham ni menjadi lebih tinggi di masa akan datang. Seperti mana saya selalu cakap, investor akan mendapat satu keyakinan untuk membeli saham Nvidia kerana dari segi financial statement report menunjukkan positif impact dan return dari segi sales revenue mereka. Alright, baik. Mari kita lihat apa produk utama Nvidia. Okey, berdasarkan apa yang saya go through dalam website Nvidia, produk mereka terdiri daripada GeForce RTX series graphic card. Mereka juga ada keluarkan GeForce 2077 streaming dengan RTX on, dan mereka juga ada keluarkan Jetson Nano 2GB developer kit, yang mana produk ni agak hot in the market dan harga dia sekitar 59 US dollar, dan mereka juga ada keluarkan RTX Studios laptop. Okay, and then untuk data center mereka juga ada announcekan bahawa mereka ni certified untuk sistem kalau ikut sini software solution yang mana menjalankan sistem melalui AI, artificial intelligence technology. Dan kalau ikutkan dia punya Jensen Huang ni, apa yang news saya baca pada tahun 2020 bulan 9 mereka telah membuat satu acquiring pada satu company chip yang besar iaitu ARM Holding. Mereka membuat belian sekitar 40 bilion US dollar ARM Holding daripada SoftBank, yang mana saya nampak
apabila pembelian tu membolehkan mereka membuat produk-produk yang lebih baik untuk pasaran akan datang. Okay. Dan ini memberikan satu future value yang baik kepada saham Nvidia untuk kita keep for long term investing. Okay, baik. Berdasarkan forecast, apa yang saya baca juga, forecast menunjukkan bahawa saham Nvidia ni potentially akan pergi sekitar $700 per share for the next 12 months. Ini berdasarkan analis yang dikeluarkan oleh 22 orang top analis di Tiprank. So kita boleh kata benda tu tepat atau tak bergantung kepada momentum syarikat ni lah. Tapi bagi saya, kalau kita mengamalkan konsep long term investing, this is the best share to buy at the moment, because kalau kata teknologi berkembang untuk masa akan datang dan saham ni akan mendapat capital gain value kepada investor lah. Alright. Okay, and then seterusnya kalau kita tengok saham yang kelima adalah Qualcomm Incorporation. Okay, Qualcomm Incorporation ni salah satu company yang listed di Nasdaq. Okay, harga terkini saham Qualcomm sekitar 153 US dollar, and then merupakan saham dalam industri semiconductor juga. Sorry, industri telecommunication equipment. CEO dia Steven M. Mollenkopf. Pekerja ada sekitar 41,000 orang globally, dan dari segi financial summary report yang saya baca, Qualcomm punya revenue agak kurang memberansangkan, mencatatkan penurunan sekitar 3.06%, sekitar 23.53 bilion US dollar, manakala net income mereka juga terbalik sikit. Net income saya nampak ada peningkatan sekitar 18.51%, iaitu sekitar 5.20 bilion US dollar. Manakala dari segi net asset mencatatkan peningkatan sekitar 23.79% kepada 6.08 bilion US dollar. Dan dari segi earning per share kita nampak ada peningkatan, iaitu daripada 3.6 kepada 4.52 earning per share. Alright, so dari segi financially saya nampak agak strong untuk Qualcomm untuk sustain, dan harga saham dia masih lagi affordable. Untuk tuan-tuan nak beli secara fractional, amat terbaik untuk beli pada waktu sekarang lah. So nanti boleh rujuk di bahagian link, saya akan bagikan link untuk registration account untuk tuan-tuan beli secara fractional unit serendah 50 US dollar di platform eToro. Okay, baik. Dari segi Qualcomm punya produk, apa yang saya baca, Qualcomm punya produk ni dia fokus kepada 5G teknologi juga, di mana dia ada keluarkan produk yang dinamakan Snapdragon. Okay, kalau kita tengok kat sini, Qualcomm ni dia fokus pada antenna module support advanced mobility, yang mana dia ada including dengan beam forming, beam steering dan juga beam tracking, yang mana sistem teknologi ni agak bagus untuk teknologi wave signal. Okay, and then wave signal ni memberikan satu orang kata kekuatan dari segi intrinsic value kepada company Qualcomm untuk sustain dalam telecommunication dan equipment industry. Alright, and then antara produk-produk yang mereka keluarkan seperti Snapdragon X60 5G modem RF system, dan juga X55 5G modem RF system, dan seterusnya dia ada juga X50 5G RF modem system. Dan dari segi LTE modem juga, mereka juga keluarkan Snapdragon punya model, iaitu LTE modem yang mana untuk sejajar dengan perkembangan teknologi 5G yang boleh mempertingkatkan superior connectivity dan juga performance. So apa yang saya baca juga, produk mereka ni ada dimasukkan ke dalam produk seperti Asus Spin 7, Lenovo Flex 5G dan juga Samsung Galaxy Book 5. Dan Snapdragon modem yang ada adalah seperti X24, X20 dan juga X16. Right? Okay, dari segi forecast, apa yang saya baca juga, berdasarkan 24 top analis menjangkakan bahawa saham Qualcomm ni boleh meningkat sekitar $200 per share. So dengan adanya Snapdragon Elite Gaming dan juga 5G platform, mobile platform, saya rasa Qualcomm mempunyai satu positioning produk dan design yang strong dalam market. Dan bagi saya as a investor, this is the best stock yang kita boleh beli untuk long term to keep for 2 or 3 years from now.
Okay, so saya rasa untuk malam ni itu saja. Saya harap apa yang saya share ini adalah sebagai satu information supaya tuan-tuan boleh mendapat satu idea di mana untuk membuat belian saham-saham kita perlu kaji dari segi product strength sesuatu saham, background company, financial report company. So financial report ni memberikan satu indikator kepada kita untuk membuat analisa dan ditambahkan dengan analisa teknikal dan kita boleh membuat satu belian yang terbaik untuk pegangan saham dan membantu untuk membina portfolio yang cantik pada kita punya investing punya portfolio lah. Alright. So sekian saja daripada saya, Mustaqim Marzuki, mentor trade team stock market trading. Baik, saya perlukan support daripada anda untuk like ataupun tekan butang loceng, subscribe channel saya Mentor Trade Team supaya membantu algoritma YouTube untuk menyebarkan lagi information ini kepada lebih ramai klien ataupun audience. Okey, setiap klik dan sokongan subscribe anda amat saya hargai. Terima kasih dan bantu saya untuk memberi motivation agar mengeluarkan lebih banyak video-video yang bermanfaat untuk membantu anda membina portfolio yang terbaik dan cantik di US stock market. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.